Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar penulinan logam. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penulinan logam? Maksudnya adalah proses untuk menyingkirkan benda asing daripada suatu logam tak tulen. Okey, logam yang baru diekstrak daripada bijihnya mungkin mengandungi logam-logam lain sebagai benda asing. Ya. Sebagai contoh, logam kuprum yang baru diekstrak daripada bijihnya, dia bukan 100% tulen. Ya, sebaliknya, ada unsur-unsur lain seperti zinc dan sebagainya yang melekat pada permukaan logam tersebut. Jadi sebab itulah dia dikenali sebagai logam tak tulen, sebab ada benda asing pada logam tersebut. Jadi proses elektrolisis dapat digunakan untuk menulenkan logam itu. Ya, dapat dilakukan untuk menyingkirkan benda asing yang melekat pada logam tersebut. Baik ya, selain daripada proses elektrolisis untuk menulenkan logam kita juga boleh menggosok logam tersebut dengan kertas pasir. Ya, sebagai contoh pita magnesium yang ada di makmal tu dia tak tulen. Ya, sebab ada lapisan oksida di permukaan pita tersebut. Jadi untuk menyingkirkan lapisan oksida itu, kita akan gosokkan pita magnesium dengan kertas pasir sehingga berkilat kan. Maksudnya lapisan oksida telah disingkirkan. Yang tinggal adalah pita magnesium yang tulen. Itu adalah salah satu cara macam mana kita nak tulenkan logam. Tapi dalam video ini saya nak ajar macam mana proses elektrolisis dapat digunakan untuk menulenkan logam. Baik ya. Syarat elektrolisis penulenan logam ialah yang pertama, logam tak tulen mesti dijadikan sebagai anod. Maksudnya kita sambungkan logam tak tulen tu kepada terminal positif bateri. Kemudian logam tulen mesti dijadikan sebagai katod, iaitu kita sambungkan logam tulen tersebut kepada terminal negatif bateri. Dia tak boleh terbalik. Dan syarat ketiga adalah elektrolit yang digunakan mesti mengandungi ion logam yang hendak ditulenkan. Sebagai contoh, kita nak tulenkan logam kuprum, maka larutan elektrolit yang kita gunakan mesti mengandungi ion kuprum. Baik. Jadi kita nak lihat contoh proses penulenan kuprum secara elektrolisis. Jadi ini adalah gambar rajah radas kita seperti yang kita pelajari tadi untuk melakukan proses penulenan, kepingan kuprum tak tulen kepingan kuprum tak tulen kita mesti jadikan dia sebagai anod, iaitu kita sambungkan kepada terminal positif bateri. Manakala kepingan kuprum yang tulen kita jadikan dia sebagai katod, iaitu kita sambungkan kepada terminal negatif bateri. Jangan terbalik Dan larutan elektrolit yang kita gunakan mesti mengandungi ion logam yang hendak kita tulenkan. Sekarang kita nak tulenkan logam kuprum, bermaksud larutan elektrolit yang kita gunakan mesti mengandungi ion kuprum. Dalam contoh ini kita gunakan larutan kuprum 2 nitrat. Larutan yang digunakan mestilah yang larut air yang larut air. Jadi seperti biasa kita dah pelajari proses elektrolisis. Kita tahu elektron dia akan sentiasa mengalir, dia akan sentiasa bergerak daripada anod ke katod melalui wayar. Kemudian di dalam larutan kuprum 2 nitrat dia ada ion kuprum 2 dan juga ion nitrat. Dan jangan dilupa dia mesti ada air, iaitu kita ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Kemudian semua cation, iaitu semua ion positif, dia akan bergerak ke arah katod, dia akan berkumpul di sekeliling katod. Manakala semua ion yang bercas negatif, iaitu anion, dia akan bergerak di sekeliling anod, dia akan berkumpul di sekeliling anod. Jadi apakah yang berlaku di anod? Siapakah yang akan melepaskan elektron? Yang pertama awak tengok elektron yang digunakan adalah logam aktif. Kuprum tu adalah logam aktif. Macam mana kita nak ingat? Kita dah hafal siri elektrokimia kan, kalau kahwin nanti mesti ada zakat fitrah itu kan. Jadi kuprum adalah logam yang aktif, maka di anod yang akan melepaskan elektron adalah logam tersebut, iaitu kuprum
atom kuprum yang akan melepaskan elektron untuk menjadi ion kuprum. Ya, elektron ini dia akan melepaskan elektron untuk menjadi ion kuprum. Di mana apa yang berlaku di anode ialah, ya, kalau awak perhatikan, kuprum tu adalah atom, iaitu pepejal, dia akan bertukar menjadi ion, iaitu bukan pepejal. Jadi apa yang berlaku adalah elektrod kuprum dia akan menipis. Ya, elektrod kuprum ni dia akan menipis. Di mana ion yang terhasil dia akan masuk ke dalam larutan dan seterusnya dia akan berkumpul di sekeliling katod. Okey. Apabila atom kuprum ini melarut ataupun apabila kepingan kuprum ini melarut, dalam pada masa yang sama, benda asing yang melekat pada kepingan kuprum tadi dia akan turut sama larut. Dia akan terkumpul, dia akan terenap pada dasar bika. Ya. Apabila kuprum ni dia melarut, ya, dalam pada masa yang sama, benda asing yang melekat pada kepingan kuprum tadi turut sama melarut. Dia akan terenap pada dasar bika. Jadi oleh kerana semua benda asing telah disingkirkan, jadi yang tinggal di sini adalah logam kuprum yang tulen sahaja. Ya. Okey. Kemudian elektron yang disingkirkan tadi dia akan mengalir melalui wayar, dia akan sampai ke katod. Jadi di katod, siapakah yang akan terima elektron adalah ion-ion yang ada di dalam larutan ini. Bukannya kepingan kuprum tulen ni, ya. Yang akan terima elektron adalah antara dua ion ini, iaitu ion hidrogen ataupun ion kuprum 2. Jadi siapa yang akan terima elektron adalah ion yang inotnya lebih positif. Ion yang inotnya lebih tinggi akan terima elektron. Jadi macam mana nak tahu? Kenalah rujuk siri keupayaan elektrod piawai, kan? Di mana kalau awak perhatikan, ion kuprum 2 lah inot dia lebih tinggi, lebih positif, maka ion kuprum 2 yang akan menerima elektron untuk menjadi atom kuprum. Ya? Ion kuprum 2 yang ada dalam larutan ni dia akan terima elektron untuk menjadi atom kuprum. Jadi apakah yang berlaku di katod? Kita tahu atom kuprum tu adalah pepejal. Jadi pepejal perang dia akan terenap, ya, pepejal perang dia akan terenap di sekeliling katod. Bermaksud katod ni nanti dia akan menjadi tebal. Anode dia akan menipis, katod akan menjadi tebal. Okey. Jadi, jadi apabila semua benda asing tadi telah disingkirkan, maka yang tinggal hanyalah logam kuprum yang tulen saja. Asalnya kepingan kuprum ni dia tak tulen. Setelah kita jalankan proses elektrolisis, apabila semua benda asing telah disingkirkan, maka kepingan kuprum tak tulen tadi telah menjadi kuprum yang tulen. Jadi inilah dia proses penulinan kuprum secara elektrolisis. Ya, saya harap awak faham. Baik, apakah yang akan berlaku jika anode dan katod terbalik? Okey. Apa akan jadi kalau anode dan katod terbalik? Tadi sepatutnya kepingan kuprum tak tulen sepatutnya dia jadi anode, manakala kepingan kuprum tulen sepatutnya dia jadi katod. Sekarang apa akan jadi kalau dia terbalik? Kalau kita terbalikkan bateri, ya, kepingan kuprum tulen dia jadi anode, kepingan kuprum tak tulen dia jadi katod. Okay, kita lihat apa yang berlaku, ya. Macam biasa, okay, kita tahu elektron mengalir daripada anode ke katod. Dalam larutan kita ada ion ini, ion kuprum 2, ion nitrat, ion hidrogen dan juga ion hidroksida, di mana semua cation dia akan pergi, dia akan berkumpul di sekeliling katod, manakala semua anion dia akan berkumpul di sekeliling anode. Kemudian di anode, siapa yang akan lepaskan elektron? Kuprum, sebab kuprum tu adalah logam yang aktif. Maka atom kuprum dia akan melepaskan elektron untuk menjadi ion kuprum 2. Okey, di sini apakah yang berlaku? Elektrod kuprum semakin menipis, ya. Elektrod kuprum dia semakin menipis. Okey. Elektron yang dilepaskan dia akan sampai ke katod. Di katod yang akan terima elektron adalah ion kuprum 2. Sebab ion kuprum 2 nilai inotnya lebih tinggi, lebih positif. Jadi ion kuprum 2 dia akan menerima elektron untuk menjadi atom kuprum. Di mana pepejal perang dia akan terenap di sekeliling katod, menyebabkan katod menjadi tebal, ya. Katod ni adalah kepingan kuprum tak tulen, maka dia kekal tak jadi tak tulen. Okey, sebab apa? Okey, sebabnya adalah
Di katod kalau awak lihat persamaan setengah ini, tiada ion kuprum yang disingkirkan. Sebaliknya ion sekali lagi di katod tiada atom kuprum yang disingkirkan. Sebaliknya ion kuprum yang disingkirkan, ion kuprum yang diturunkan. Okey. Jadi oleh kerana atom kuprum dia kekal pada katod, bermaksud benda asing yang ada pada katod turut akan kekal di situ. Sekali lagi di katod kalau awak lihat persamaan setengah ini, yang diturunkan, yang disingkirkan adalah ion kuprum 2, bukannya atom kuprum yang ada pada kepingan ini. Jadi oleh kerana atom kuprum dia kekal pada katod ini, bermaksud benda asing yang melekat pada kepingan kuprum ini turut kekal di situ sebab tidak disingkirkan. Kemudian dalam proses ini atom kuprum dia akan terenap, atom kuprum pula dia akan terenap di sekeliling katod ini. Bermaksud atom kuprum dia akan melapisi kepingan kuprum tak tulen itu. Di mana di bawah lapisan kuprum yang terenap tadi, ada kepingan kuprum, ada kuprum tak tulen yang mengandungi benda asing. Okey, maka proses penulinan kuprum tidak akan berlaku. Dia kekal kuprum tak tulen dekat sini. Itu maksud dia. Tiada benda asing yang melarut di sini. Sebab ini adalah kepingan kuprum tulen. Apabila kuprum itu melarut, dia memang tak ada benda asing yang turut melarut. Sebab dia adalah kepingan kuprum yang tulen di sini. Yang tak tulen di sini kan. Okey, maka apa yang akan jadi bila anod dan katod terbalik, penulinan kuprum dia tidak akan berlaku. Itu jawapan dia. Baik. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 51 sehingga 52. Okey, saya harap awak faham dengan penjelasan saya. Sekian, terima kasih.